أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Okey, sekarang ini kita masuk bab yang kedua, iaitu adab-adab perkahwinan dalam Islam. Arab kata adabuz zawaj. Apa tu zawaj fil Islam? Adab perkahwinan dalam Islam. Antaranya menyentuh tentang masalah pinangan, khitbah. Pinangan, dia tak boleh ni. Dia kena khitbah. Antaranya lagi tentang walimah. Tentang apa lagi tentang mahar. Tentang doa walimah. Doa walimah. So hadis yang pertama ni, hadis Ani bin Umar. Ini hadis mengenai pinangan, al-khitbah. An bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yakhtubu ar-rajulu. Nampak tak? La yakhtubu ar-rajulu hatta yatrukal khatib qablahu aw ya'zana lahu al-khatib. Sulah tidak boleh, tidaklah seseorang lelaki itu meminang ala khitbatir rajul, meminang di atas pinangan lelaki yang lain, hatta yatrukal khatib, sehinggalah orang yang peminang yang pertama meninggalkan nya qablahu, maknanya wanita, lelaki yang sebelum dia, lelaki yang pertama lah yang meminangnya meninggalkan, ataupun ya'zana lahu al-khatib, ataupun orang yang lelaki yang meminang itu mengizinkan orang yang kedua untuk masuk meminang. Dia berlepas tangan, diizinkan masuk. La yakhtubu ni kan, kalau tengok hadis ni diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari dan juga Nasa'i. Lafaz dia tu lafaz Bukhari. Lafaz Bukhari. So hadis ni lafaz Bukhari betul ke? Hadis lafaz Bukhari. Tengok hadis ni lafaz Bukhari ke tak? So kalau kita tengok kitab hadis ni, kitab sunnah hadis kan. So kalau kita kata Sahih Bukhari, Sahih Al-Bukhari, mana dia Sahih Bukhari. Kalau kita tulis la yakhtubu ni keluar tak? La yakhtubu. Bukan ni. Ni. So dia kata apa tadi?
Bukhari, Nasa'i kan? Sunan An-Nasa'i, kemudian Musnad Ahmad. Musnad Ahmad. Sini. So kalau kita search lagi, Ahmad, la yakhtubu apa yang kita punya? La yakhtubu rajulu ala khitbah. Mana dah? La yakhtubu sini. La yakhtubu ar-rajulu. Sama aja. Sini. 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 Tak tahulah apa makna dia ambil kan. Yang dia sebut tu satu pun tak keluar. Ustaz, saya rasa macam saya nampak tadi. Cuba yang tu yang Bukhari. Yang Bukhari tu la yaktubu ar-rajul khutbah akhir ni. Ini kepala tajuk bukan hadis. Ini Bukhari ni kan? Ini Bukhari ni. Ni kepala hadis. La yaktubu. Ni pun la yaktubu bukan la yaktubu ar-rajul. Kalau bawah ni la yaktubu ar-rajul ala khutbati akhi. La yaktubu ni kan. Ni. Betul lah. Hadis Bukhari ni bawah ni. So la yaktubu ar-rajulu ala khutbati akhihi hatta yatrukal khatib qablahu aw ya'dhana lahu khatib. So this is hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. So lafaz tu lafaz Bukhari. So kalau kita zaman sekarang ni mudahlah kita nak check balik hadis tu. Tapi dalam kemudahan gitu pun orang tak nak semak-semak hadis ni. So hukum meminang di sisi jumhur sunat. Meminang ni hukumnya sunat. Jumhur lah sunat. Jumhur ulama sunat. Tapi ada setengah-setengah ulama dia kata wajib meminang. Sebab apa? Berdalilkan kepada lafaz hadis tu. Lafaz hadis ni la yaktubu kan. So la yaktubu ni fi'il mudhari' tapi makna dia tu makna amar. Makna dia makna nahi, larang, melarang. Larangan jangan tidak meminang. La yaktubu ar-rajulu. Kan? So yang kata wajib itu ialah Daud Zahiri. Imam Daud Zahiri. Zahir artinya dia ni suka sangat tengok mengamalkan hadis according to the zahir hadis. Kalau tak banyak mau cakap-cakap panjang, pusing-pusing sana, pusing sini, tak nak dia kata. Kalau hadis kata gitu, gitulah. So Daud Zahiri ni dia level dia level kalau ikut guru kan, level guru Imam Bukhari lah. Level guru-guru Imam Bukhari. Okey, apakah faedah dia mengemukakan kepada kita berbagai-bagai kitab di sini? Imam Ahmad, Bukhari, Nasa'i. Apa faedah dia? So, faedah dia supaya dibuat perbandingan matan yang hadis yang dikemukakan ni.
So setiap lafaz, setiap musannif ni, ini setiap pengarang, Ahmad ke, Bukhari ke, Nasa'i ke, jadi lafaz yang digunakan tu kadang-kadang tu ada sedikit tambahan ataupun mungkin kurang lagi, mungkin lebih lagi, mungkin kurang juga. Jadi kalau tambahan dia mungkin dapat mentafsirkan hadis-hadis yang agak ringkas. Hadis yang ringkas misalnya hadis ni, contohnya lah perkataan di sini kan, la yakhtubu kan. So ni guna fi'il mudhari'. So, bila guna fi'il mudhari', dia tak melambangkan jangan. Yang maknanya terjemahan dia tidak. Tidak. So tidak maknanya bukan larangan kan. So macam sedangkan hadis ni nak cerita jangan. Tapi digunakan sirah la yakhtubu. Jadi menerusi kalau kita kumpulkan riwayat yang lain tu, kita akan dapati kemungkinan riwayat yang lain guna dengan mematikan huruf belakang tu. Kalau mati artinya itu larangan lah. La yakhtub, la yakhtubu. So kalau larangan tu jatuh hukum dia haram lah kan. So haram. So haram ada dua jenis. Satu tahrimi, haram terus. Haram. Haram yang jenis haram. Satu haram yang jenis, kalau kita makruh. Makruh tanzih. So tanzihi, larangan. Asalnya mana haram ni? Larangan. Larangan dalam bentuk haram. Larangan dalam bentuk makruh tanzihi. Jadi majoriti mengatakan yang di sini ialah haram yang tahrimi. Haram tahrimi artinya tak boleh lah. Walau bagaimanapun, ada dalam fiqh-fiqh dikecualikan. Tadi pun dah ada pengecualian kan. Pengecualian kalau sekiranya dia mengizinkan. Kemudian bentuk pinangan tu, bentuk pinangan ialah bentuk yang yakin, mana yang akad lah. Yang akad, mana yang yakin. Kalau just pinangan artinya cakap-cakap sahaja, itu masih lagi ada kemungkinan bukan akad. So bila bukan akad, so boleh je orang lain tu masuk. Dia pergi dah, tapi pergi tu cakap-cakap biasa aja. Hin-hin aja, isyarat-isyarat aja. So kita tahu dia pergi tapi dia malu-malu cakap. So kita pergi potong. Potong dengan zahirnya dia kata kalam kamu tu bukannya kamu bukan akad pun, tak bawa apa-apa pun. So yang tu masih lagi dikatakan tidak memotong apa yang telah dipinang oleh orang lain. Jadi maksud dia pinangan yang telah diterima lah. Pinangan telah diterima, iaitu tak boleh lagi dipinang oleh orang lain. Tanya sikit. Dalam konteks hadis ni, boleh tak kita kiaskan dalam urusan jual beli? Contohnya kalau benda yang dah di booking tu tak boleh orang lain tak boleh ambil lagi dah. Sama lah. Sebenarnya kalau kita menggunakan ni, boleh kiaskan tak? Ataupun memang tak boleh dia? Dia nak kias macam mana? Yang jual beli tu memang dah ada nas kan? Nas. Kalau sesuatu yang ada nas, kita tak boleh mengkias. Dalam jual beli tu pun ada dah. Tak boleh jual beli atas jual beli orang lain. Dah ada nas dah. Memang hadis ni pun dia di tempat yang lain, hadis yang lain, dia gabungkan dengan jual beli. Yang ni kan. Nahan Nabi SAW an yabi'a ba'dukum ala ba'di abai'in ba'd. Sebelum hadis Bukhari ni juga dia ambil sekerat aja yang kita ni. Tapi sebelum lafaz tu ialah jual beli.
Maknanya Rasulullah melarang jual beli, kita potong yang orang lain punya. Okey. So kita tak boleh panjang-panjang sangat. Hadis kita panjang, hadis kita banyak. So cukuplah untuk sebagai hint di situ. So kalau pinangan tadi hanya bentuk hint saja, isyarat saja, maka ulama berbeza-beza pandangan lah. So yang Imam Nawawi, sebab Imam Nawawi kan yang mensyarahkan hadis, so dia kata yang rajihnya maknanya boleh meminang, dibolehkan, sebab hanya hint saja kan, yang dia naknya yakin. Artinya banyaklah majoriti ulama mengatakan boleh, macam Imam Nawawi, Qadhi Iyad, Maliki. Ini Syafi'i kan, Qadhi Iyad, Maliki, dan fatwa-fatwa dalam mazhab Hanafi, fatwa Hanafiyah. Cuma yang kata tak bolehnya, tak boleh juga. Mana hing tu kira dah busy dah dengan urusan kahwin, nak kahwin tu. Macam Ibnu Qudamah. Ini mazhab Hambali. So dia kata tak boleh juga. So maknanya kalau kita dah berat ke arah itu tu, dan kita pun tahu dia tu sedang ada engagement, so tak boleh potong lah. So majoriti kata boleh. Kalau ikut zahir kan. Kalau tak nak bergaduh lah. Kalau hukum zahir tu, maknanya masuk mahkamah tu masih lagi menang lah. Kita kata itu hing saja. Kalau ikut hukum sosial tu kan, hubungan antara kita dengan kawan kita, boleh jadi gaduh kan. Boleh jadi gaul. Boleh jadi gaduh. Hatta kalau kawan-kawan kita pun kan, kalau yang dia dah shock dah dengan seseorang tu, so tak ada lagi respon bagi pihak satu lagi, pihak. So tiba-tiba kita masuk. Perempuan tu setuju contohnya kan. So kawan kita tu lah marah. Padahal tak ada tunang-tunang apa lagi pun. Macam kawan saya memang kawan rapat dengan kawan saya tu. Macam kes macam ni lah. So dia propose perempuan tu, isteri saya sekarang kan. Tak terima, lama dah tak terima dah. Sebelum saya kenal dia lagi lah. Sebelum saya masuk UIA lagi. Tapi kawan saya tu masuk awal lagi. So memang dah tak ada hubungan dah. Kosong. So bila tiba time saya kan, kebetulan satu kelas. Kita dengan isteri ni, satu kelas. So dah satu kelas yang kita propose, okey kan? Jadi kan? Jadi bila jadi tu jadi satu masalah sebab masalah hati kan. So hati sepatutnya kawan tak ambil yang kawan. Ada juga orang perangai macam tu. Yang kawan, bekas yang kawan, kena jaga hati kawan. Maksudnya terasa lah, dengan aku tak nak, dengan kamu nak. Jadi macam tu. Sedangkan kalau belajar hadis, sahabat-sahabat ni biasa je. Yang ni tak nak, yang ni ambil. Yang ni nak, yang ni biarkan. Kadang-kadang berebut, kadang-kadang Rasulullah buat keputusan. Tak boleh. Yang ini kamu yang ambil. Hatta yang Rasulullah sendiri kan, Umar mempelawakan anak dia kepada para sahabat, semua sahabat tak nak. Hafsah tu. So ni bukan main-main, yang ni memang kalau dah bertunang tu lagilah repot. So kalau berkenal tu pun nak kena jaga hati betul-betul tu susah juga. Kadang kita tak tahu benda tu mendatangkan mudarat kepada pihak kawan.
Okey, hadis yang kedua. Tapi kita tak berdosa lah. Sekadar hubungan tadilah dengan kawan kita tadi keruh kerana dia mengeruhkan dan dia mahu mengeruhkan. Patutnya dia rasa rasa tenang lah. Maknanya perempuan tu dapat kat kawan kita. Daripada dapat kat orang lain yang tak kenal, lagilah kita rasa runsing sangatlah perempuan tak apa akan jadi orang yang kita nak. Okey, yang kedua hadis memandang. Tadi ke khutbah kan? Khitbah, pinang. So bila meminang mestilah pandang memandang. Jadi wanita ni dia fitnah. Fitnah. Menjadi fitnah kepada orang yang melihat. Berbagai-bagai kemungkinan akan berlakulah hasil dari penglihatan. Niat yang jahat pun ada, niat yang mempermain-mainkan ada, niat mengaibkan pun ada. Jadi sebab itulah tubuh wanita itu adalah aurat. Jadi oleh kerana perkahwinan ni ialah satu yang tujuan dia supaya ada dawamah kan? Daum. Ad-dawam. Berkekalan. Ini kes orang dululah, orang sekarang ni kan dia kenal daripada sekolah lagi. Di universiti lagi hari-hari duk tengok pun. So orang dulu tak boleh tengok pun. Orang Arab tak sekarang di India kan, tempat saya belajar. Memang tak nampak wanita pun. So maknanya pinangan tu nak kena tengok lah. So nak kena tengok. So tengok ni akan melibatkan hukum apa tu? Hukum anggota lah. Anggota yang boleh dilihat. Anggota yang boleh dilihat. Jadi di situ berlaku khilaf di kalangan ulama lah. Berdasarkan kepada hadis dan juga Al-Quran. Hukum melihat wanita. Ada yang mengatakan boleh tengok seluruh tubuh. Tak tahulah seluruh tubuh tu maksudnya. Seluruh tubuh fokus masa melihat tu. Tengok atas bawah. Kan? Majoritinya tangan. Yang mana yang Quran sebut je lah. Quran sebut muka dengan tangan. Kemudian pendetilan satu lagi yang muka. Khilaf antara muka, tangan. Kemudian yang ni okey lah. Tak khilaf kan? So yang khilafnya kaki je. So ada yang menghadkannya muka, tangan saja. Dan ada yang tambah sikit kaki. Ini yang kita kata ada tahdid lah. Ada tahdid. Tahdid mana ada had. So, had. Satu lagi tadi lihat secara keseluruhan tu tiada. Tak ada tahdid. Majoritinya ada tahdid. So hadis ni diriwayatkan oleh Mughirah bin Syu'bah annahu khataba imra'atan, bahawa dia telah meminangi seorang perempuan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun beritahu dia, unzur ilaiha. Pergi tengok dia. So hikmah tengok tu ialah fa innahu ahra. Ini melihat itu ahra, lebih layak, membuka kepada kelayakan kepada ayyaduma, akan berkekalannya perkahwinan antara suami isteri. Sebab dulu tak kenal balik, tengok tak berkenan pula, susahlah pula. So ni yang kira paling kita kata suasana yang paling strict lah. Strict maknanya zaman yang wanita ni memang tak keluar, tak bekerja. So nak tengok susah. Pun begitu, walaupun dalam keadaan tengok-tengok, untuk rasmi, sepinan ni rasmi kan, di rumah macam culture orang Melayu kita pergi tengok juga wanita angkat air, tengok. Itu rasmi je lah. Padahal daily pun dia dah tengok di sekolah apa semua. Universiti, pak kerja. Wa fil babi, ini sunat lah hukum dia, sunat. Melihat pinangan.
Okay, hadis ni diriwayatkan oleh Imam Tirmizi ya. Wa fil ba'. So biasanya kalau selepas habis tu tamat, hadis tu tamat dah. Sini matan dia habis. Kemudian ada komentar hadis. Komentar hadis. Wa fil ba' dia kata dalam bab ni. Dalam bab. Ini Imam Tirmizi ni kalau dia bawakan hadis, dia akan buatkan bab-bab. Chapter 1, chapter 2, chapter 3. So setiap bab tu akan adakan satu hadis. Only one hadis. Satu hadis saja. One bab, one chapter, one hadis. Itu manhaj ataupun metodologi Imam Tirmizi. So dia jimatkan space. Jimatkan penggunaan hadis, tapi dia guna isyarat. Dia guna isyarat selepas tu mengisyaratkan bahawa hadis ni bukan ni saja tapi ada di tempat-tempat lain. Sebab tu dia kata sini wafil ba'. Ini isyarat dia nak suruh kita pergi tengok hadis di tempat-tempat lain. So kalau hadis yang dia bawa ni hadis yang diriwayatkan oleh Mughirah bin Syu'bah. Ini sahabat kan? Takkan seorang sahabat je meriwayatkan hadis. Tapi oleh kerana dia dah limitkan penggunaan hadis dalam kitab dia ni, so dia hanya isyarat je lah. So dalam bab ni dia kata pergi tengok hadis diriwayatkan oleh Muhammad bin Maslamah. Sahabat yang lain, berdua. Nombor 3, sahabat bernama Jabir. Nombor 3, nombor 4, Abi Humaid ataupun Abu Humaid. 5, Anas. 6, Abu Hurairah. Habis itu, tentang selain daripada Mughirah bin Syu'bah, ada lagi tak hadis-hadis lain yang diriwayatkan oleh sahabat yang lain. Kan? Ada 6 situ kan? Dan kemudian metodologi Imam Tirmizi, selepas tu dia komen hadis tu. So bila dia komen hadis tu, dia kata, dia tak kata qultu, I say. Dia kata berkata Abu Isa. So Abu Isa tu dia lah, Tirmizi. So berkata Tirmizi, gelaran dia Abu Isa. So dia akan komen tentang nilai hadis tu, darjah hadis ni. So dia ke sini dia kata haza hadisun hasanun. This hadis is hasan. Hadis ni adalah hasan. Sebelum ni kita dah sebut hasan di sisi Imam Tirmizi ada mustalahah yang dia tersendiri. So hasan di sisi dia hadis tu banyak jalur. Tengok jalur banyak kan. Muhammad bin Maslamah ada, Jabir ada, Abi Humaid ada, Anas ada, Abu Hurairah ada, Mughirah ada. Kemudian hadis ni bebas daripada syaz. Syaz yang seteruk. Maknanya hadis ni tak banyak bertentangan dengan riwayat-riwayat yang lain. Dan 3, tiada tuduhan bohong. Tiada tuduhan bohong ke atas rawi-rawinya. So nanti kalau dalam puasa kita tanya kan, hadis hasan di sisi Imam Tirmizi ni apa maksud? Kalau tanya gitu boleh jawab tak? Okay. So dalam huraian hadis kita di bawah tu disebut tentang adab-adab lah. Adab-adab memandang. Sebab meminang ni lelaki minang perempuan. Jadi automatik juga wanita juga boleh ada kesempatan untuk melihat lelaki. So oleh kerana zahirnya kebiasaan kepada wanita, so adab ini lebih kepada lelaki lah. So tidak boleh memandang kepada bahagian yang diharamkan. Kemudian tak boleh juga
bersunyi-sunyian, khalwat. Khalwat. Kemudian wajib ditemani oleh mahram. Cuma sini dia bagi satu hadis ni tentang khalwat ni kan. Dia kata khalwat ni kalau kita berkhalwat artinya akan disertai oleh syaitan. Khalwat antara lelaki dan perempuan. Maksud dia okeylah maksud hadis ni. Cuma periwayatan hadis ni diriwayatkan oleh Tabarani kan. So bila disemak tentang sanad dia tu adanya rawi yang dhaif jiddan. Dhaif jiddan. So dhaif jiddan ni menjadikan hadis tu dhaif lah. Dhaif jiddan. Yang ketiga, hadis yang ketiga. Yang nombor dua. Nombor tiga. Kita baca dekat hadis dia tadi. Baca ya kan. Dah. Nombor dua hadis yang ketiga. So, ada yang ketiga. Fatimah. Hadis ni panjang. Hadis Fatimah bin Qais ni panjang. An Fatimah bin Qais. Fatimah bin Qais seorang sahabiah yang telah diceraikan oleh suami dia. Dikatakan suami dia tu pergi ke Yaman. Lama sangat duduk Yaman. Cerailah, kesian dia. Anna zawjaha talaqaha salasan. Talak pula jatuh talak 3. Suaminya telah menjatuhkan talak sebanyak talak 3. Falam yaj'al laha sukna wala nafaqatan. So dia tidak memberikan kepadanya sukna, tempat tinggal dan juga nafkah. Ini masalah fiqh nantilah. Ini masalah tolak 3 ni masih ada lagi hak untuk sukna ke ataupun nafkah, kan? Semasa iddah. Qalat, berkata Fatimah. Dia ceritalah ni, cerita. So bila Rasulullah tahu, Rasulullah kata ginilah Fatimah. Kalau kamu dah habis iddah nanti, kamu beritahu aku. Wa qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So Rasulullah berkata kepada aku, idza halalti, jika kamu dah halal nanti habis tempoh, fa'azinini, kamu beritahu aku. Azan itu yang memberitahu. Fa'azantuhu, aku pun azan. Bukan azan ni, mengaji bahasa Arab. So azan dia memberitahu. So aku pun memberitahu dia, selepas habis dah aku beritahu dia. Faqatabaha Muawiyah. Jadi mungkinlah Rasulullah sebelum tu dah tahu ada orang yang nak kahwin dengan Fatimah. Bukan seorang ni, 3 orang nak ke dia. Faqatabaha, dia dipinangi oleh Muawiyah, oleh Abu Jahmin, oleh Usamah bin Zaid. 3 orang. 3 orang sahabat propose Fatimah. Kemudian Fatimah pun
bicara tu antara Rasulullah dengan Fatimah, sebab Rasulullah beritahu, suruh beritahu aku ni kan, kalau kamu dah halal. So mungkinlah selepas tu diberitahu kepada Fatimah, ada orang propose 3 orang kepada kamu. So, Rasulullah hantar orang beritahu. Kemudian dia tak puas hati kan, Fatimah tak puas hati, mari jumpa Rasulullah. So, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So Rasulullah bagi idea lah, bagi pendapat kepada Fatimah. Jadi dia tahu dah Fatimah ni teruk sekarang ni. Teruk maknanya dah bercerai. Dan dia, Rasulullah tak mahu akan berlaku lagi perceraian untuk dia. Mestilah Rasulullah akan pilih lelaki yang paling sesuai untuk dia. Rasulullah pun hurai, wahai Fatimah, adapun Muawiyah, farajulun taribun la malalahu. Dia adalah seorang lelaki yang miskin. Taribun ni mana? Miskin. Miskin lagi, tak ada harta lagi. La malalahu. Sedangkan Rasulullah tahu, mu ni tak sabar. Mu takkan sabar dengan orang yang miskin. Kalau sabar, mesti Rasulullah bagi kan. Wa amma Abu Jahmin, adapun Abu Jahm garang. Silat-silat sikit, tangan naik. Farajulun, seorang lelaki yang darrabun lin nisa. Dia ni panah barang akan pukul isteri. Satu lagi. Kemudian tinggal seorang lagi kan. Walakin Usamah, Rasulullah tetapi Usamah. Maksudnya Rasulullah nak kepada Usamah lah tu. Tapi Usamah ni hamba. Sedangkan Fatimah ni merdeka. So hamba ni bukan macam orang gaji macam kita sekarang ni. Orang gaji ramai aja. Tuan-tuan rumah yang kahwin dengan orang gaji lepas tu. Dia bukan status nasab, status sosial. Kerja. Tapi zaman dulu, hamba tu status sosial. Beza terus kan. Dan tak kufu. Susah. Kehidupan seorang hamba dengan seorang merdeka tu beza. Faqalat, lalu Fatimah pun mengisyaratkan dengan tangan dia. Dia nak kata apa? No ya Rasulullah. Tak nak. Sebut nama Usamah tu, dah tahu dah dia hamba, tak nak. Faqalat biyadiha. So Fatimah kata dengan menggunakan isyarat tangan dia. Hakaza. Usamah ni. Hakaza dia. Usamah, dia no. Tapi Rasulullah berkeras. Lalu Rasulullah guna authority. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Ni kalau Rasulullah cakap gitu tu maksudnya memang benda tu tak ada jalan keluar lah. Setengah keadaan yang lain Rasulullah biarkan je lah. Ya Rasulullah, ni cadangan ke wahyu ni? Ini cadangan je. Kalau cadangan, aku pun ada cadangan juga. Aku tak nak terima. Ada je peristiwa yang macam tu antara sahabat dengan Rasulullah. Tapi kalau yang ni, tak. Demi kepentingan Fatimah tadi. Rasulullah kata, ta'atullahi wa ta'atul Rasul. Mu kena taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Qalat. Dia pun, terimalah cadangan Rasulullah. Fatazawwajtuhu. Lalu aku pun berkahwinlah dengan Usamah. Faghtabattu. Lalu aku pun gembira sepanjang hayat. Ada setengah terjemah, aku didengki oleh wanita-wanita yang lain selepas itu. Kerana cemerlangnya perkahwinan dengan Usamah, hebatnya Usamah. Dalam satu riwayat yang lain, sebut alaika. So, alaika. Wajib ke atas kamu, wahai alaiki. Alaiki ni mana wajib? Sini tak ada perkataan wajib kan? Dia kata taat kepada Allah, taat kepada Rasul je. Tapi dalam riwayat lain sebut alaiki. Wajib ke atas kamu untuk menerima alaiki bi Usamah. Wajib kamu menerima Usamah.
So masalah kufu tadi, dia satu level saja. Maknanya kalau level tu, kalau kufu tu boleh diatasi, so why not? Boleh. Boleh saja. Maknanya tadi kan hamba dengan merdeka tak sekufu. Tapi kalau ada keredaan di situ, samalah hukum apa-apa pun, hukum nafkah ke apa ke selepas perkahwinan, kalau reda meredai itu tak ada masalah. Kalau yang tak reda itulah yang akan heret kepada mahkamah tu, tuntutan menuntut nafkah yang tak diberikan apa semua kan. Tapi kalau dah kehidupan biasa reda meredai itu dah level lain. So dalam antara pengajaran hari ini ialah kadang-kadang tu minta pandangan orang yang lebih berpengalaman lah dalam urusan memilih jodoh. Utama sekali dalam bab agama. So kadang-kadang confuse juga kan. Orang tu kadang-kadang confuse. Nak kahwin juga tapi halangannya banyak, besar. Contohnya keluarga perempuan ni ajaran sesat semuanya. So kita pun tak tahu perempuan ni setakat mana penerimaan dia kesesatan keluarga dia. Ke keluarga dia. Sesat yang amat sangatlah, bukan sesat-sesat. Kita kata yang banyak berdosa aja tak semayang tu masalah kan. Ni memang sesat. Dan ajaran dah sesat. Ajaran tak wajib solat ke kan. Tak wajib puasa. So kadang-kadang kita terjebak. Ada budak-budak yang terjebak dengan keadaan macam ni dan dia suka untuk buat keputusan. So dia akan carilah orang yang boleh dia minta pendapat. So kalau kita iman kuat tak perlu minta pendapat dah. Apa-apa lagi. Susah-susah lagi kan. So minta pandangan orang yang lebih tua, menyelidiki akhlak dan juga menuruti nasihat orang tua. Ini yang formalitas lah. Yang lain tu takdir je lah. Takdir pun kadang-kadang mengatasi segala-galanya. Pilihan-pilihan yang amat sangat ni. So kadang terpaksa menjaga sangat tu. Sampai anak nak kahwin pun susah kita milih sangat. Mak jadi masalah. Mak bapak tu jadi masalah kepada anak. Menunggu. Ramai memang ramai. Ramai lah sebab kita ustaz ni ramai je yang mengadu ni. Nak kahwin tak boleh ni. Halangan-halangan macam-macam. Ada juga orang kaki surau je. Bila tak nak kahwin, surau bukan main kan. Bila anak nak kahwin tu kerana hitam putih je. Anak putih. Bakal suami tu gelap. Tak nak terima. Kan? Tak nak terima. Tapi akhir-akhir dah tak ada pilihan lain tau. Bertahun pula tu. Diterima. So dia sendiri cakap kat kita. Saya silap lah. Lama. Pendam ke. Kesian kat anak. So kadang perkahwinan tu jadi isu maruah kan. Keluarga terlalu mementingkan maruah dia. Sehingga anak nak kahwin pun susah. Ada keluarga saya, syarat dia utama kali, lelaki tu tak boleh merokok. Jadi anak dia ni propose semua merokok belakang. Tak boleh. Tak boleh sampai sekarang tak kena kahwin. Dalam kesusahan zaman sekarang mencari jodoh dan kita persempitkan lagi, susah. Kesian. Padahal perkahwinan ni dia banyak lagi cerita dia. Selepas tu banyak lagi adegannya. Mana semuanya takdir lah. Yang ni first fasa ni bukannya kalau boleh lah, kalau boleh maksudnya ra'i kan tu.
Jadi tak boleh, tak ada pilihan, janganlah ketatkan siapa yang menyebabkan budak tak boleh kahwin. Adik saya nak kahwin. Saya waktu tu baru balik. Kita ni belajar hadis ni simple-simple aja. Kalau dia ada readiness nak kahwin, kan taklah sidik kuat-kuat sangat. Syadik-syadik sangat. So keluarga semua tak setuju. Laki tu kerja pun tak apa bagus lagi. Semua lagi. Saya kata kahwin je lah. Rezeki kemudian. Mai nak ni. Nak susahnya nak tembus tu. So bila kahwin, lama-lama tu keluarga paling bahagialah dia sekarang. Itu takdir lah. Kita katakan ada je yang kita propose tapi tak jadi. Hadis nombor 4. An Sahl bin Sa'din. Anna Nabi SAW. Tengok kan, zaman Rasulullah kan, kahwin biasa je. Kahwin, kemudian tak sesuai, kemudian bercerai, kahwin lagi. Ni, itu dah biasa je macam tu. Sebab kita tak tahu takdir tu mana pergi. Janjinya, buat benda tu. Nombor 4, hadis nombor 4. An Sahl bin Sa'din. Muttafaqun alaih. Hadis panjang ni. Yang saya cerita tentang wanita. Okey. Ini masalah mahar ya. Masalah mahar. Maknanya Rasulullah ni memudahkan. Kalau adab itu kita adab bukan mahar lah. Adab mensyarat kahwinan. So dalam ni ada masalah mahar. Tapi hari ini nak ceritanya Rasulullah memudahkan perkahwinan tu. Walaupun si lelaki itu tidak memiliki apa-apa. Apa? Hanya ada kain je. Hanya ada kain. Rasulullah tanya, kamu nak kahwin ni ada harta tak? Ada mahar kan nak bagi? At least mana mahar nak bagi? Dia kata ada kain sarung ni je. Sarung. Kain sarung je ada. Lepas tu Rasulullah kata kalau kamu bagi kain sarung tu sebagai mahar, kamu nak pakai apa? Gelaklah Rasulullah gelak. Rasulullah kata pergi cari. Pergi cari benda-benda walaupun cincin daripada besi. Carilah. Dia cari. Tak ada juga. Tak jumpa juga. Miskin sungguh. Akhir sekali Rasulullah tanya, sekarang ni surah-surah dalam Quran ni ada kamu ingat tak? So dia kata, ingat surah ni. Kalau begitu aku akan kahwinkan kamu dengan surah yang kamu hafal tu. Jadi sebab itulah setengah ulama dia ambil kata boleh. Mana selain dari benda yang maknawi boleh dijadikan mahar. Ingat ayat Al-Quran. Berdasarkan hadis ni. Ada yang kata tak boleh. Mesti kena barang. Mesti kena ada nilai. Yang ni boleh, bukan boleh jadi dalil. Yang ni mungkin khusus untuk dia sahaja. Keizinan ni yang Rasulullah bagi ni, mahar Quran ni, kemungkinan untuk diri dia sendiri. Khusus untuk lelaki ni saja. Ataupun maksud dia lain. Maksud dia, aku kahwinkan dengan perkataan dengan tu, mana dengan recommendation. Bukannya dengan dia dijadikan sebagai mahar. Dengan sebab kamu ni soleh, kamu ingat ayat Al-Quran tu, dengan sebab tu aku bagi keizinan kamu kahwin. Sekarang ni, mahar selepas tu lah kamu bagi. Hutang. Tak disebutlah sebab biasanya kahwin bermahar. Jadi mazhab yang kata perlu adanya at least mahar ni kena ada had paling minimal dia. So had paling minimal dia. So ada dua pendapat ulama. Satu, mahar ni ada had minimal, satu lagi mahar ni tiada had minimal. Tak ada had minimal macam ni lah.
boleh kahwin dengan ayat Quran, Qul huwallah ke apa semua kan. Kalau hak minimum mesti kena ada kuantiti dia. So kuantiti dia kalau dalam mazhab Hanafi 10 dirham. Kan 10 dirham nanti akan kira kalau zaman sekarang ni berapa ribu dirham. Wang perak. Kalau Imam Malik 1/3 dinar. Sebab bagi mereka perkahwinan ni ialah hubungan manusia ni, maknanya hubungan anggota. So, anggota tubuh badan kita. So kita memiliki anggota tubuh badan orang lain. So, seolah-olah di situ anggota lah. So anggota tubuh badan manusia ni ada harga. Ada harga. So harga tu akan dicari dalam syarak mana harga. Itulah kata 10 dirham kalau barang kita curi. Hukum potong tangan. Hukum potong tangan. Barang yang dicuri itu mesti berharga sekian-sekian. 10 dirham. Artinya penilaian anggota badan ni boleh dikiaskan tadi dengan perkahwinan. So kalau Imam Malik potong tangan 1/3 dinar. So kias kepada itulah. Jadi perkahwinan pun mahal oleh kerana anggota juga. So kena ambil anggota orang kan. So kena bayar. Hadis diriwayatkan oleh Sahl bin Sa'din. Anna Nabi SAW ja'at imra'atun. Bahawa Nabi SAW telah datang kepada Nabi seorang perempuan. Faqalat. Perempuan tu kata, Ya Rasulullah, qad wahabtu nafsi. Aku telah menghibahkan. Aku telah menyerahkan. Aku nak serahkan diri aku ni kepada kamu. Artinya aku nak kahwin dengan kamu ni. Nak tak? Nak, Ya Rasulullah. Dia pun faqamat qiyaman tawilan. Dia berdiri lama. Lama tunggu jawapan. Tunggu jawapan Rasulullah SAW. Faqamat qiyaman tawilan. So bila dia tunggu lama, dengan Rasulullah tu adalah ramai lelaki kan. So bangunlah seorang lelaki. Faqama rajulu. Faqala, dia pun berkata kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, kalau kamu tak nak kan? Kalau kamu tak nak, zawijniha. Kahwinkan aku dengan dia. Aku tengok lama kamu tu tak bagi jawapan. Artinya kamu tak nak lah tu. So kalau izinkan, kahwin. Kalau kamu tak nak, izinkan kahwinkan aku dengan dia. In lam takun laka biha hajatun. Kalau kamu tidak berhajat untuk berkahwin dengan dia. So Rasulullah pun terus. Faqala Rasulullah SAW terus tanya dia. Hal indaka min syai'in tusdiquha iyahu. Ada tak dengan kamu apa-apa yang kamu boleh jadikan mahal untuk dia? Sodak-sodak ni dalam bahasa Arab boleh juga menjadi mahal. Sedekah dalam bahasa Arab. Sedekah boleh bermakna sedekah yang kita faham tu sedekah. Sedekah bermakna zakat. Sedekah bermakna mahal. Faqala, dia pun jawab, ma indi. Tidak ada pada aku melainkan sarung aku ni aja. Izari. Haza, yang ini. Faqala Nabi SAW. Nabi pun tergelak. Nabi kata, in a'taitaha, kalau kamu beri dia izaraka, kain sarung kamu ni, jalasta, kamu akan duduk tanpa berpakaian. La izaralaka. So kamu akan duduk tanpa memakai kain sarung. So, faltamis, pergi cari syai'an. Pergi cari benda lain. Faqala ma ajidu syai'an. Dia pun pergi cari, dia pun datang jumpa Rasulullah, ma ajidu syai'an. I didn't find anything. Tak jumpa apa-apa. Faqala, tak faham kamu ni. Rasulullah kata, pergilah cari apa-apa. Walaupun besi, cincin diperbuat daripada besi. Iltamis, pergi cari. Walaupun khataman min hadis. Cincin daripada besi. Dia pun pergi cari. Faltamasain. Falam yajidi
falam yajid syai'an, tak jumpa juga. Faqala Nabi SAW, lalu Nabi pun tanya dia, hal ma'aka minal Quran syai', dengan kamu ni ada tak Quran yang kamu ingat? Qala na'am, dia kata ya. Surah, dia memberitahulah surah sekian-sekian, surah sekian-sekian. Yang dia sebutlah, cuma rawi kita ni tak sebut. Li suwarin yusammi. Surah-surah yang dia sebut namanya, tetapi rawi kita tidak sebut. Faqala Nabi SAW, lalu Nabi pun buat keputusan, aku mengawinkan kamu. So, Nabi nikahkan dia. Qad zawwajtukaha, aku kawinkan dia dengan wanita ni, dengan ma ma'aka minal Quran, apa yang ada dengan kamu berupa Quran. Nah, ini yang diikhtilafkan oleh ulama tentang ayat yang Rasulullah guna ni, adakah menunjukkan Quran itu sebagai mahar. So bagi ulama yang mengatakan ini menunjukkan mahar, maka bolehlah dijadikan mahar Quran sebagai mahar. Bagi ulama yang mengatakan ayat yang Rasulullah guna ini tidak menunjukkan Quran itu sebagai mahar, dia hanya sebagai recommendation saja. Maknanya atas dasar kamu ni ingat Quran, maka aku dahulukan perkahwinan kamu ni sebelum mahar. So mahar kamu bayar kemudian hutang. Jadi moral hadis ni ialah pengajaran adab-adab dia. So bukanlah satu keaiban menawarkan diri untuk berkahwin walaupun dia itu adalah wanita. Walaupun wanita. So wanita ni kan malu. Malunya amat sangat berbandingan dengan lelaki. Tapi ada tahap di mana dia tak boleh malu lah. Dia kena tanya. You kosong lagi kan? Benda lain boleh tanya tak? Terutama sekali zaman sekarang kan. Laki jadi takut nak kahwin sebab laki ni biasanya dia punya pelajaran, punya pekerjaan tak kuat banding dengan wanita. So jadi lelaki malu pula nak pindah wanita. Okey. Sekarang ni ada yang kelima. Separuh baru. Hadis yang kelima, hadis kita tadi diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Apa makna muttafaqun alaih? Apa makna muttafaqun alaih? Siapa tahu? Agak-agak. Hadis muttafaq alaih. Hadis muttafaq alaih. Muttafaq alaih. Bukhari dan Muslim, Ustaz. Ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Apa makna dia muttafaqun alaih? Makna dari segi terjemahan. Siapa tahu? Mana dari segi terjemahan? Disepakati oleh keduanya. Disepakati ke atasnya. Disepakati ke atasnya. Disepakati ke atasnya. Disepakati dalam mengeluarkan hadis itu dalam kitab masing-masing. Nak beritahunya hadis ni kuat sebab Bukhari pun sendiri riwayat, Muslim pun ada. Ada yang Bukhari bersendirian, ada yang Muslim bersendirian dalam meriwayatkan sesebuah hadis. Tapi yang ni jenis kedua-duanya ada dalam Bukhari dan Muslim. Cuma lafaz tu mungkin bezalah. Kita kena tengoklah yang Muslim, yang Bukhari Muslim. Kalau ada komentar dalam kitab, setengah kitab hadis kata yang ni mungkin Muslim punya lah sebab yang Bukhari punya ringkas dia punya riwayat. Bukan. Bukannya ni. Yang muttafaqun alaih bukan. Yang tadi yang lain.
Okey, satu lagi ada setengah komentar hadis. Sini macam mana kita nak yang ni? Ni kan. Ya ni. Iltamis walau khataman. Ini fi'il amar. Nabi kata pergi cari. So pergi cari ni ulama dalam masyarakat hadis ni kata ini Nabi suruh, maknanya nikah ni nak kena cepat. Nanti tukar fikiran pula. Iltamis, pergi cari cepat, pergi cari cepat. Sirah ni untuk menunjukkan cepat, harus dipercepat perkahwinan walaupun maharnya mahar yang sedikit. So mahar-mahar tu kena consider sikit, tak banyak-banyak kesian. Okey, hadis yang kelima. An Anas. Hadis yang kelima tentang walimah. Tentang walimah. Hukum walimah. An Anas, daripada Anas radhiyallahu anhu. Anas merupakan sahabat Nabi yang menjadi khadim, menjadi pembantu Nabi. Mana Nabi saja pergi, dia pergi. Dia jadi pembantunya, bawa air Nabi, ambil air wudu, betulkan sepatu Nabi, pergi cari makanan, panggil orang. Ni Anas dengan mak dia sendirilah, keluarga Anas tu, Ummu Sulaim tu kan. Anas ni orang Ansar. Orang Ansar. Bukan daripada Mekah lah. Ni memang berasal daripada Madinah. Kecil-kecil lagi. Dan antara sahabat Nabi yang paling lewat meninggal dunia. Ada dua orang kan, satu Tufail, satu Anas. An Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a ala Abdurrahman bin Auf. So Nabi melihat pada Abdurrahman bin Auf ada athara sufrah, ada kesan-kesan kuning pada baju dia. Lalu Rasulullah pun tanya, faqala, ma haza? What is this? So Abdurrahman pun tak pandang bohong-bohong kan. Terus jawab, ya Rasulullah, tazawwajtu imra'atan. Aku kahwin dengan seorang perempuan. Sebut sekali dengan mahar ni. Ala wazni nawatin minaz zahab. Dengan bermaharkan seberat biji tamar. Nawa tu biji tamar. Biji tamar daripada emas. Emas seberat biji tamar. Emas seberat biji tamar. Lalu Rasulullah pun mendoakan dia. Qala, barakallahu laka. Semoga Allah memberkati kamu. Aulim. Pergi buat walimah. Aulim, buat walimah. Walau bisyatin. Walaupun dengan seekor kambing. Walaupun dengan seekor kambing. Beri makan tu dengan seekor kambing. So hadis ni kalau kita tengok kan, amat menyentuh jiwa lah. Sentuhan tu. Banyak pengajaran dia. Satu, sahabat tak jemput Nabi. Kahwin tu sahabat tak jemput pun. Kalau kita kan kawan rapat ni, anak murid rapat, kahwin, tak jemput. Macam mana perasaan? Marah. Nabi simple aja. Kemudian bukan setakat tu je, Nabi mendoakan. Mendoakan lagi.
Alah, kamu kahwin ke? Semoga kamu diberkati. Ya. So, kalau kita yang pertama yang kita kata, tak ajak ke? Tak ajak siapa-siapa. Saya pun tak ajak. Ke sahabat ni, masa berhijrah ke Madinah ni semua kaluk-kaluk lah kan. Dengan harta tak adanya. Suami, isteri tak ada. Semua tak ada. Banyak tak ada. Harta tak ada. Semua tak ada. Tak. Jadi masing-masing menguruskan kehidupan masing-masing. Macam Abdul Rahman bin Auf ni, kan dia terkenal dengan, dia tak nak bagi-bagi hadiah kat dia ni. Orang-orang Ansar nak bagi hadiah tak nak. So dia nak cari duit sendiri. Sebab itulah, bila nak diberikan habuan kepada dia, kepada orang yang muhajirin, Ansar nak tolong, tak nak tolong. Tunjukkan kepada aku mana pasar. Aku nak pergi niaga. So dia nak makan daripada hasil titik peluh dia sendiri. Sebab tu dia dapat cepat ni. Dapat harta ni. Boleh kahwin. Dapat harta je kahwin. Sehingga dia termasuk seorang yang dijanjikan oleh Allah, oleh Nabi SAW kan masuk syurga. Sedekah sebanyak 400,000 dinar dia. 40,000 dinar. Okey, hukum walimah ni sunat di sisi jumhur, bukannya wajib. So kita masyarakat Melayu dia jadi wajib. Wajib tahap raban. Tahap menyusah-nyusah kan. Macam itu satu maruah keluarga, maruah diri kita sepanjang masa tunggu-tunggu. Inilah kali terakhir, inilah kali pertama. So, anak yang paling pertama, anak yang kali paling terakhir, pemati-matian kan untuk walimah. Padahal dia sunat sama dengan sembahyang sunat. Sunat mana sembahyang sunat kita bermati-matiannya? Sembahyang sunat baca Quran bermati-matian. Tapi kalau walimah bermati-matian. Berkelahi, bergaduh tentang tarikh. Di kampung lagi kuat tradisi dia. Bukan tak elok kan, tapi kalau kita buat satu benda yang lazim dalam keadaan yang, bila keadaan kehidupan manusia ni dari zaman ke zaman dia berubah. Zaman mudah, zaman susah. So selalu kalau kita duk ajar dengan satu stereotip aja, tapi bila zaman susah so kita nak amalkan tu juga, itu menyebabkan berlakunya inilah sesuatu yang tidak diingini. Duit tak ada pun sanggup bergadai, sanggup apa-apa saja kan untuk menjayakan walimah tu, untuk menjayakan orang kampung je supaya orang kampung dapat masuk, mari boleh makan semua walaupun kita tak ada duit. Rasulullah kata kalau tak ada duit, muatlah seekor kambing pun panggillah 2-3 orang, 4 orang. Tapi kalau benda macam ni kan, kalau di India tempat saya belajar dulu, memang dia amalkan. Maksudnya dia panggil kadar orang yang dia mampu je lah. Orang seekor kambing je. So benda-benda jenis function ni dia mudah orang terpengaruh dan tiru. Perkahwinan kenduri di bandar dah dibawa ke kampung. Suasana dia, cara dia. Menyebabkan orang kampung pun dalam keadaan tak ada duit pun macam bersikap macam orang bandar. Dengan semua benda nak kena ada. Dengan DJ-nya, dengan apanya kan. Berhutang lepas tu, garu kepala dah. Duit tak ada, habis.
So kambing ni tidak semestinya kan? Walau bisyatin. Tidak semestinya kambing. Kalau zaman Rasulullah tu paling minimal sekali kan makanan. Kalau tidak kan dia sembelih yang berat-berat kan, unta. So at least kambing. So Rasulullah buat, kenduri ni Rasulullah buat. Di mana sehingga Rasulullah kalau dalam perjalanan pun, masa pergi perang, kahwin. Kahwin pun sahabat buat walimah untuk Rasulullah. Di Khaybar dan Madinah kan. Rasulullah pernah berada di Khaybar 3 hari, 3 malam. Di mana di sana Rasulullah kahwin dengan Sofiyah. Jadi Anas kata aku tukang pergi panggil para sahabat untuk datang ke majlis jamuan Rasulullah masa musafir tu. So dalam masa tu walimah tu yang hanya makanannya ada roti dengan daging je lah kan. Kemudian dia hamparkan suprah, makanlah ramai-ramai di situ. Oh, simple-simple. Janjinya benda tu ada. Okay, hadis yang ke-6. Ustaz, tanya sikit. Yang ada warna pada Anas tu pada badan dia ke atau bukan Anas ni. Pada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Baju dia. Pada baju dia. Orang Arab kan dia pakai inai-inai. Dia pakai inai-inai lah, dia pakai za'faran. So dia lontar-lontar za'faran tu. Maknanya bukan maksudnya inai pada jari lah. Bukan, asar sufrah pada baju dia. Ini apa dia terjemah? Lagi satu yang hamparan tu, kalau kita makan hampar tu kira ikut sunnah juga ke? Hafal ada? Hamparan. Hamparan, memanglah makan bersutrah itu sunnah. Orang Melayu kita semua pakai meja dah. Jarang-jarang. Kalau yang pakai suprah ni orang keluar tabligh kan, pakai dulang, pakai suprah. Kemudian makanan, kalau zaman dulu kan, kalau ingat dulu saya balik-balik kampung ke, atau di rumah saya dulu pun, so masih lagi makan di bawah, pakai suprah tu, makan ramai-ramai kan. Tapi sejak ada meja ni, dah tak pakai suprah. Kalau dulu balik kampung, dihidangkan bubur suprah semua. Suprah. Ustaz, seekor kambing tu dia Nabi cakap pada Abdul Rahman bin Auf. Tapi kalau orang miskin daripada tu maksudnya kurang daripada seekor kambing pun boleh. Orang kata buat je lah sekadar yang mampu. Seekor ayam ke, 2 ekor ayam ke. Dia bukan tahdid tu, bukan tahdid mana seekor kambing paling minimal. Paling minimal zaman Rasulullah tu. Ini menunjukkan taklil, dia panggil untuk taklil. Walau ni maknanya taklil. Maknanya walaupun kalau kita tak bubuh kambing ni, walaupun dengan makanan yang sedikit. Taklil. Nasi lemak hantar ke surau walimah. Okey. Nombor 6. Hadis nombor 6. Hadis nombor 6. Hadis nombor ni dah beres lah. Hadis diriwayatkan oleh rawahu jamaah, kita dah katakan riwayat jamaah diriwayatkan oleh ramai oleh banyak kitab-kitab hadis yang utama seperti
sunnah sittah, dan ditambah pula dengan muwatta Imam, dengan muwatta ke, dengan musnad Ahmad kan dan sebagainya. Okey, nombor 6, hadis nombor 6. Hadis mengenai masa perkahwinan itu tidak ditentukan pada waktu bila lah, masa bila. Kalau orang Arab dulu, bulan-bulan yang tertentu ni bulan-bulan yang sial. Tak boleh kahwin bulan ni, tak boleh musafir bulan ni, tak boleh, macam-macam lah bulan-bulan yang mereka tetapkan tak boleh diadakan perkahwinan. So bulan Syawal tak boleh diadakan perkahwinan. Tapi Rasulullah buat juga, kan? Untuk menolak kefahaman masyarakat jahiliah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Aisyah berkata, tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kahwin dengan aku fi Syawalin, pada bulan Syawal. Wa bana, kahwin makna akad nikah dah. Bulan Syawal. Bana tu artinya duduk sekali dah. Wa bana bi. Untuk bana artinya duduk sekali. Layak untuk tidur. Bana bi fi Syawalin, bulan Syawal juga. Artinya setahun lah kan. Fa ayyu nisa'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana ahza indahu minni. Mana lagi dia kata isteri Rasulullah yang lebih bertuah di sisi Rasulullah jika dibandingkan dengan aku. Lebih untung. Maknanya kahwin macam Aisyah kan. Kahwin pun maknanya ada, di samping kahwin itu sendiri religion, kemudian ada sebalik lagi religion di situ, tolak jahiliah, fahaman jahiliah. Macam kes, kan banyak keistimewaan Aisyah kan dalam bab agama, tayamum turun kerana dia juga. Kerana lewat. So lewat dalam musafir tu, lewat dia tertinggal, lewat, kemudian time semayang, dah sepatutnya sampai di kawasan yang ada air, tapi oleh kerana tunggu Aisyah, menyebabkan waktu solat dah datang, dah tiba, tapi tak boleh nak semayang sebab air tak ada. Turunnya ayat tayamum tu kerana dia juga. Jadi sebab itulah dia macam, dia ni sikit lah, suka sikit lah ya. Mana aku ni di kalangan isteri Rasulullah, ni antara keuntungan aku, kahwinan aku dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So sampai ke masalah syial ni, Rasulullah pernah bersabda dalam satu hadis yang umum. Rasulullah kata, la adwa wala tiarata. Tiada sebarang jangkit menjangkit. Tiada sebarang tiarata. Maknanya ramalan-ramalan tadi. Buang tu sial, buang tu akan membawa kematian, apa kesusahan. Bulan-bulan sekian mendatangkan kesusahan. So hari ini muttafaqun alaihi. So oleh kerana Rasulullah kahwin bulan Syawal, sini kan. So kalau nak ikut Rasulullah kahwin bulan Syawal, boleh je. Mana sunat lah, jadi sunat. Mustahab bulan Syawal. Sebab Rasulullah kahwin tu secara sengaja lah bulan Syawal. Kan? Kalau dengan isteri-isteri lain tu dia berlaku secara bukan perancangan. Kadang kahwin tu masa perang. Kadang kahwin tu kerana dia baru habis kematian suami. So benda Urdu panggil acanak, tiba-tiba aja. Tapi dengan Aisyah ni tak, dengan perancangan. Mesyuarat dengan Abu Bakar.
Hadis nombor 7. Akhir. Kedua akhir. Ada 8 hadis. Tentang jemputan kahwin. Dakwah. Da'watul walimah. Jemputan kahwin. Hadis diriwayatkan oleh Nafi'. Dia berkata, aku mendengar sami'tu Abdullah bin Umar. So Nafi' ni anak murid kepada Umar. Dia pun bantu lah asalnya. Hamba kepada Umar, Ibnu Umar, Nafi'. Yaqulu. Spelling salah ni. Yaqulu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, ajibu. Terimalah. Hadhihi da'wah. Jemputan ini, jemputan walimah ni, kena terima. Iza du'itum, apabila kamu dijemput untuk menghadirinya. Qala. Wa kana Abdullah bin Umar, berkata Nafi' lagi, dia cerita perangai itu guru dia ni, tuan dia ni, Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar. Kana Abdullah bin Umar, menjadi kebiasaan bagi Abdullah bin Umar, ya'ti da'wata, menghadiri kenduri kahwin, fil us, wa ghairu us, dan juga bukan kenduri kahwin. Wa ya'tiha, dia mendatangi majlis itu, wa huwa shaimun, dalam keadaan dia puasa. Sebab dia tahu hadis Nabi ni kan, hadis Nabi kata, kamu kena raikan jemputan yang orang jemput kamu. So walaupun hari itu hari dia puasa, dia pergi juga. Dan dia tak buka puasa. Dia pergi hanya menghadiri majlis itu dan dia angkat tangan, doa, mendoakan majlis tu. Kemudian dia baliklah. Tak makan. Sebab Nabi kata, wajib hadir je kan? Wajib hadir je. Bukannya wajib makan. So sini ulama ikhtilaf di sini sebab sirah yang digunakan di sini ialah sirah Ammar. So Ammar jadi hukum dia wajib. So oleh kerana sini berkenaan dengan walimah, maka yang jadi wajibnya ialah walimah sahaja. Kan? Setengah ulama kata antara jemputan yang wajib ialah walimah sahaja. Jemputan yang lain tak wajib. Jemputan sunat ke, jemputan birthday ke, jemputan meraihkan kejayaan ke, kesyukuran ke, tak wajib. Tapi kalau nak kata yang wajib, yang ni aja, yang walimah. Itu pun kalau tidak ada aral melintang. Maknanya tak ada keuzuran. Kalau ada keuzuran, tak wajib. Keuzuran seperti jauh, keuzuran seperti tak ada kenderaan, keuzuran seperti jam. Kalau pergi guarantee jam. Kan? Keuzuran seperti majlis tu, majlis yang kategori maksiat. Kita tak suka maksiat. Boleh. Ataupun majlis tu kalau kita pergi kita rasa rendah diri sebab jemputan tu untuk golongan-golongan yang tinggi-tinggi je. Kita orang bawah pergi tu jadi macam shock culture. Banyak lagi lah antara halangan-halangan yang keuzuran-keuzuran tidak menghadiri majlis walimah.
Jadi jumhur ulama mengatakan, jumhur artinya Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali. Jumhur mazhab mengatakan tak wajib hadir jemputan melainkan walimah. Yang ni dia bagi contoh satu je, yang ni Ibnu Umar kan. Mana dia hadir walaupun dia berpuasa. Seorang lagi sahabat Nabi nama Ubay bin Ka'ab. Ada direkodkan dia pun jenis macam tu juga. So dia pergi kenduri tu dia tak makan. Sebab dia puasa. Dia doakan je. Kita mampu tak hari Senin Khamis ada jemputan pergi tu untuk doa je. Dah lah pergi jauh-jauh. Pergi doa balik. Dan semua orang tak faham je. Sekarang ni mana ada orang faham. Kau tak mari tak makan tu satu keaiban. Dan bukan dia nak raih kita pun, dia suruh kita pergi makan. Bukan dia suruh minta doa pun, suruh pergi makan. Makan balik, makan. So makan tu. Jadi dia hilang asal pergi tu. Asal kenduri tu ialah untuk doa. So doa dan kehadiran kita tu sudah menggembirakan. Kita yang tak tahannya pergi tak makan ke mana? Okey. Kenduri kahwin kat kita ni dia jadi satu yang menakutkan juga. So kadang kita kata kalau kita tak pergi nanti orang balas balik tak. Kalau kita buat kenduri orang tak datang pula. Balas membalas gitu. Waktu kenduri kita juga susah. Kena bagi tips, kena bubur duit dalam sampul. So bagi orang yang berduit tak ada masalah, dia tak ada masalah langsung bagi 100 ke 200 ke. Untuk orang yang rakyat biasa ni, kalau benda tu jadi culture kan, dia fikir je kalau satu, kemudian majlis kita perkahwinan sekarang ni dia bermusim kan. So bila musim satu hari tu kadang 2-3 tempat. So kalau 10 kena bubur 30 lah. So rakyat biasa ni, orang yang biasa-biasa ni susahlah untuk dia. Tak bubuh malu. Jadi hadir majlis tu satu keberatan walimah. Jadi satu benda burden, jadi satu masyakkah. Bukan lagi satu yang menggembirakan. Kadang kita suami isteri bergaduh pula. Suami tak payah bagilah. Suami tak boleh kena bagi. Malu tak bagi. Jadi satu bertegang pula. Jadi semua ni dibina oleh masyarakat tu sendiri, bina culture. Yang hadirnya nak mudah je, nak gembira-gembira je sini, gembirakan sedikit atas kemampuan masing-masing. Itu aja. Campur dengan artis pula, buat macam-macam pula. Bertambah lagi lah kita tiru-menirunya dalam kadar yang kita sendiri. Apa ni? Sesungguhnya hadis ini menjadikan hujah kewajipan hadir hanya ke majlis kenduri kahwin. Qad yahtajju lah bihi. Qad yahtajju bihi man yakhussu wujubal ijabah biwalimatil urs. Sebab ambil mana wajib ni? Sebab sirah ni lah. Akikah pun sama jugalah kan. Akikah bukan kenduri kahwin. Kenduri kahwin aja yang kalau tahap wajib sangat tu, kahwin aja. Kenduri tu. So yang lain tu tak wajib untuk dia hadiri. Sebab yang ada sirah arahan tu hanya sirah untuk kahwin aja ni. Ajibu. Kena perkenankan. Ini pun dari segi apa? Dari segi sosialnya, mana masyarakat Islam tu nak suruh
Kan Rasulullah kan suka umat yang ramai. Kahwin ni satu happiness lah kepada agama tu sendiri dan harus diketahui. Semua happy, semua tahu. Gembar-gemburkan umat Muhammad ni ramai. So kita tekankan benda lain, tekankan hiburan, keseronokan. Yang Rasulullah tekankan tadi, tekankan mukasir, Rasulullah gembira dengan umat yang ramai dan harus dijelmakan, ditonjolkan sedikit tentang perkara itu. Okey. Akhir sekali, hadis nombor 8. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu kana yaqulu bi'sat tu'am. So, walaupun disarankan supaya buat kenduri, tapi kenduri itu juga ada keburukannya. Kenduri walimah itu ada juga keburukannya kalau tak kena cara. So, antaranya kita memilih-milih guest tadi, para hadirin. Tak jemput orang biasa-biasa. Jemput orang atasan je. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu kana yaqulu. So Abu Hurairah, tengok sini salah terjemahan. Dari Abu Hurairah katanya bahawa Nabi kan. Sedangkan sini tak ada perkataan Nabi pun. Nabi sallallahu annahu kana yaqulu. Siapa kata? Tahu dalam hadis ni. Oh, ini Muslim ada. Sahih Muslim. So, dia kata saya Muslim. Bi'sat ta'am. Bi'sat ta'am, tengok tak keluar pun yang Muslim. Ini Muslim. So sini haddatsana ya qara'tu an Malik annahu kana yaqul. So ini bukan Rasulullah. Ini yang kata ni ialah kalau yang atas ni tadi lafaz tadi yang wajib kan? Wajib menghadiri walimah. Kalau lafaz Muslim kan tengok. Rasulullah bersabda, "Idza du'iya ahadukum." Mana-mana di kalangan kamu bila dipanggil, dijemput, "Idza du'iya ahadukum falyujib." So hendaklah dia menyahutnya. Fa in kana sha'iman falyusalli. Walaupun dia puasa. Fa in kana sha'im falyusalli wa in kana muftiran falyat'am. So kalau dia puasa dia tak payah makan lah. So kalau dia tak puasa maka makanlah. So satu lagi yang inilah yang kita tadi bi'sat ta'am ni kata-kata Abu Hurairah bukan Rasulullah. Okay, semua Abu Hurairah. So macam mana dia boleh kata ini bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda? Hari ini Abu Hurairah yang kata seburuk-buruk makanan itu ialah makanan walimah yud'a ilaihi yang hanya dijemput orang-orang kaya je, al-aghniyah. Wa yutrakul masakin, dan dibiarkan kaum miskin. Faman lam ya'ti ad-da'wata faqad asallah. Siapa yang tidak menghadiri jemputan, maka seolah-olah dia telah menderhaka Allah dan Rasulnya. Kalau tanpa alasan. Sebab ini sesuai dengan ayat Al-Quran kan. Kalla bal la tukrimuna al-yatim. Tidak, sekali-kali tidak. Bahkan kamu ni tidak memuliakan
anak yatim, anak orang susah lah. Wala tahudduna ala ta'amil miskin. Kamu tak bersemangat ni nak beri makan kepada orang miskin. Jadinya, sebab tu sekarang ni kalau buat kenduri kan dia panggil, adalah dia panggil pasukan daripada rumah anak yatim beri makan. Macam kita tak ada masalah, masyarakat kita ni bukan masyarakat yang ada tabaqah banyak beza sangat. Melainkan golongan-golongan elit tu. Kan jauh-jauh sangat. Kalau rakyat biasa ni, biasa je. Tak adalah pengasingan makanan tu berbeza-beza. Kalau di India memang ada. Sebab dia ada tabaqah dia tu ada lagi. Dia punya kasta tu, macam kasta lah, kehidupan kasta tu masih ada lagi. Jadi yang kalau orang miskin datang kita boleh tengok macam golongan kaya ni agak mencemuh dia. Pakai semua tengok aja kat dia. Ada lagi 9. Hadis ke-9 doa walimah Ustaz, tanya sikit Ustaz. Sorry Ustaz. Macam tadi kan membezakan jemputan tadi. Kalau dari segi macam kita bagi dog gift kan setengah tu ada yang idik je dapat dog gift yang cantik lagi. Kalau dari segi benda macam tu, adakah itu dikira sebagai kita membezakan jemputan kita? Kalau zahir hadis tu kan bukan gift tu, yang zahir hadisnya yang ni. Okay. Walimah ni. Dia gift, dia tak boleh sama rata. Gift. Di mana ada sama rata gift, hadiah. Ada korang ni, ada korang ni. Dari segi kebiasaan biasa pun kan. Tapi kalau walimah ni dia makan, makanan tu satu je kan. Okey lagi. Mana yang akhir sekali, hadis yang ke 9. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza raffa al-insan. Ini tentang bentuk doa. Doa walimah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu kana anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi ni kana adalah Nabi idza raffa al-insan. Bila Nabi mengucapkan selamat pengantin baru kepada seseorang, iza tazawwaja, bila dia kahwin, qala, Nabi akan berkata dengan doa, barakallahu laka, semoga Allah memberkati kamu, wa baraka alaika, dan semoga Allah memberkati kamu. So boleh guna laka, boleh guna alaika, dua-dua. Ini 2 kali lah. Semoga Allah memberkati kamu, semoga Allah memberkati kamu. Wa jama'a bainakuma, semoga Allah mengumpulkan antara kamu berdua ni, pengantin, dengan kebaikan. Dengan kebaikan. Ini doa yang biasalah orang guna. Kadang tu orang tak baca pun, telah pun dibaca oleh Mahizin. Mahizin tu lagu kan. Jadi pengantin entah ke mana duk sibuk bergambar lah. So kita, antara kita dengan muak tuan rumah tu je lah. Semoga Allah kena ubah sini. Barakallahu lahu wa baraka alaihi. And wa jama'a bainahuma, barakallahu lahuma, dua-duanya kan. Wa barakala alaihuma wa jama'a bainahuma fil khair. So kita doakan untuk mereka berdua. Pengantin tak jumpa tak? Susah nak jumpa. Pengantin duduk tempat pengantin tu, kamu gambar sana, gambar sini. So Nabi sebenarnya ucapan kepada pengantin ni telah pun diamalkan oleh masyarakat jahiliah. Semua mereka tak kaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan tak kaitkan dengan doa. Hanya greeting aja, greeting. Ada greeting. So
Agama tak nak macam tu. Dia nak kaitkan dengan Allah. Dahlah perkahwinan ni ialah memperbanyakkan umat. Memperbanyakkan umat Nabi dan memperbanyakkan orang yang Muslim yang bertauhidkan dengan tauhid Allah Subhanahu Wa Taala. So harus dikaitkan awal-awal lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dulu orang Arab bila dia sebut gini aja. Birrifai wal bani. Semoga bahagia dan dapat anak. So anak pula dia sebut anak lelaki. Bani. Tak sebut anak perempuan. Sebab tu Nabi ubah jadi barakallahu lakum baraka fikum wa baraka alaikum. Sirah tu kalau pandai bahasa Arab boleh aja ubah apa-apa. Kalau Melayu pun buatlah kau Melayu. Semoga Allah memberkati kamu berdua. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kamu berdua sepanjang perkahwinan kamu. Bahagia anak cucu boleh tambah juga. Kan? Ada ulama yang kata lepas tu boleh kita tambah pun lepas tu. Selepas dah ada lafaz-lafaz Allah tu, bubuhlah anak pun. Lafaz anak pun. Semoga dapat zuriat yang soleh dan soleh. Wallahu a'lam bis-shawab.